Saya nyebut Tampin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Sebagai permulaan, izinkan saya melafaz sembah setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar atas pelantikan sebagai Sri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong yang ke-17. Saya juga turut melafaz sembah penghargaan kepada Al-Sultan Abdullah Riyauddin Al-Mustafa Billah Shah yang telah menyempurnakan permintaan sebagai Yang di-Tuan Agong yang ke-16. Saya berikrar akan menumpahkan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong sebagai Raja berperlembagaan. Semoga Allah SWT memberkati pemerintahan Raja-Raja Melayu untuk menjaga kestabilan dan keharmonian negara. Tan Sri Yang di-Pertua, titah Baginda tempoh hari memperlihatkan kesungguhan Baginda dalam menjaga kebajikan rakyat. Nasihat ikhlas dan teguran membina juga telah disampaikan kepada semua ahli dewan yang mulia ini. Agama Islam, kestabilan politik, pendidikan, perpaduan, tata kelola ekonomi dan keuangan merupakan antara perkara yang ditekankan oleh Baginda. Sehubungan itu, marilah kita bersatu hati, berganding bahu dan bekerjasama untuk membangunkan negara demi kepentingan seluruh rakyat Malaysia seperti yang disarankan oleh Baginda. Tan Sri Yang di-Pertua, setelah berakhirnya PRU yang ke-14, rakyat telah disajikan dengan pelbagai episod drama politik. Ketidakstabilan yang berterusan dan memuncak telah mengheret kepada pilihan raya di 3 buah negeri, iaitu PRN Sabah, Melaka dan PRN Johor pada 2022. Keadaan tersebut tidak terhenti di situ, malah terus berpanjangan apabila pilihan raya di 6 buah negeri, iaitu Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah dan Kelantan serta Terengganu telah diadakan secara berasingan daripada PRU yang ke-15. Saya memahami bahawa pembubaran Parlimen dan DUN merupakan kuasa prerogatif Perdana Menteri serta Menteri Besar atas perkenan Yang Tuan Agong dan Sultan di negeri masing-masing. Namun, sekiranya amalan di luar kebiasaan ini berpanjangan, perkara ini bakal menjejaskan kewangan negara, fokus kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta rakyat di luar sana. Lebih-lebih lagi, negara kita telah melaksanakan had umur mengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik yang telah meningkatkan kos pilihan raya sehingga 50%. Perkara yang ingin saya tekankan ialah pilihan raya yang dibuat secara berasingan tidak mendatangkan keuntungan buat rakyat dan negara dari segi kos, peratusan keluar mengundi dan budaya politik keterlaluan yang berpanjangan. Jika dilihat tempoh matang DUN yang paling terdekat bermula tahun 2025, kita akan menempuhi pilihan raya pada setiap tahun. PRN Sabah September 2025, Melaka November 2026, Sarawak Disember 2026, Johor Mac 2027, PRU 16 November 2027 dan PRN 6 Negeri Julai 2028. Sehubungan dengan itu, saya berharap perkara ini mendapat perhatian semua pihak yang bertanggungjawab dan yang mempunyai autoriti untuk merealisasikan. Saya menyedari bahawa pilihan raya secara bersekali ini agak sukar untuk diadakan dalam masa terdekat ataupun pada PRU yang ke-16. Namun, perbincangan ke arah tersebut perlu bermula daripada sekarang. Penjimatan kos yang saya anggarkan sekitar 500 juta ringgit pada masa akan datang bakal meningkatkan kemampanan kewangan negara dan boleh dibelanjakan untuk kepentingan rakyat yang lain. Tan Sri Yang di-Pertua, berhubung isu pemasuhan skim pencen penjawat awam yang menjadi hangat kebelakangan ini, saya percaya perkara ini sudah berada dalam pengetahuan setiap kerajaan yang pernah mentadbir kerana telah ada perbincangan mengenainya sejak 10 tahun yang lalu. Hal ini kerana amaun pencen yang perlu ditanggung oleh negara semakin membesar. Keadaan ini ibarat bom jangka kepada negara kerana saiz penjawat awam yang semakin besar ditambah pula Malaysia menuju negara menua. Perkara ini menjadi kritikal apabila wang pencen tidak boleh dibayar melalui bentuk pinjaman seperti yang termaktub di bawah Akta Pendanaan Kerajaan 1983. Wang pencen ini perlu diambil daripada hasil kerajaan, iaitu cukai. Saya percaya antara sebab kerajaan pimpinan Datuk Seri Najib memperkenalkan GST sebelum ini adalah untuk menampung sebahagian kos wang pencen agar dapat dipanjangkan lagi tempoh pelaksanaannya. Walau bagaimanapun, lambat launnya pembaharuan tetap perlu dilaksanakan apabila telah sampai ke muncaknya. Hal ini bagi membolehkan kerajaan semasa dan kerajaan yang bakal ditadbir generasi akan datang mempunyai ruang secukupnya untuk melaksanakan pelbagai pembaharuan dan pembangunan infrastruktur. Permintaan saya berhubung pembaharuan skim pencen ini, penjawat awam yang beruniform seperti tentera, polis, bomber dan sebagainya haruslah dikecualikan kerana pekerjaan mereka berisiko tinggi serta sektor-sektor pekerjaan yang kritikal seperti guru.
Seterusnya, skim gaji bagi penjawat awam ini hendaklah dibuat kajian dan semakkan dengan lebih mendalam supaya pendapatan bulanan mereka selari dengan tuntutan kos sara hidup semasa. Amat tidak wajar bagi sebuah kerajaan mengharapkan hasil yang baik daripada penjawat awam untuk memainkan peranan dalam pembangunan dan pengurusan kerajaan tetapi masih mengekalkan kadar gaji di takuk yang lama. Saya berharap apapun hasil laporan daripada kajian sistem saraan perkhidmatan awam yang dijangka akan diumumkan pada suku keempat tahun ini, keputusan dan tindakan kerajaan hendaklah lebih baik daripada perkara yang pernah dilakukan semasa pentadbiran Datuk Seri Najib dalam membela kemajikan pejabat awam, antaranya memberikan 2 kali kenaikan tangga gaji dalam tempoh 9 tahun. Perkara-perkara berkaitan skim gaji penjawat awam ini hendaklah diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian barulah kita membicarakan soal pemansuhan skim pencen. Tan Sri Yang di-Pertua, berhubung isu penempatan ataupun penerumahan generasi kedua dan generasi baru FEDA, saya menyambut baik ucapan perbahasan yang disampaikan oleh Yang Berhormat Jelebu pada minggu lalu. Akta penempatan berkelompok GSA 1960 misalnya, pindaan kepada akta tersebut sememangnya harus disegerakan bagi menyelesaikan pelbagai isu berbangkit yang telah lama membelenggu warga FEDA di seluruh negara. Akta ini mungkin dipindah daripada satu lot tanah hanya satu rumah kepada sekurang-kurangnya dua buah rumah agar dimanfaatkan oleh generasi baru. Saya percaya usaha ke arah pindaan akta GSA ini telah bermula sejak dari dulu lagi, iaitu ketika Datuk Seri Najib melancarkan Hari Penoloka Kebangsaan 2017 dengan mengumumkan kelulusan untuk membina lebih satu buah rumah dalam satu lot tanah. Selain itu, saya berharap agar kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri terus komited dan memainkan peranan sebaiknya untuk menyegerakan pembahagian lot-lot tanah yang kosong. Pindaan kepada akta GSA dan penjelasan lot tanah ini bakal membolehkan pengenalan semula model pembangunan perumahan berasaskan konsep banner sendiri seperti yang terkandung dalam RMK ke-12 yang dapat direalisasikan dengan lebih berkesan. Tan Sri Yang di-Pertua, pendidikan awal kanak-kanak sentiasa menjadi isu penting dan menarik untuk dibincangkan, iaitu mengenai kualiti pembelajaran, kurikulum dan guru terlatih. Berhubung matlamat kerajaan untuk melahirkan generasi cilik Al-Quran dengan menyasarkan selama 100,000 hufaz cilik menjelang tahun 2026 menerusi program Tahfiz Tabika Kemas, saya menyebut baik langkah tersebut dan mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Bagan Datuk kerana telah mencetuskan usaha murni berkenaan. Pelaksanaan projek lintis yang dilakukan pada tahun lalu di Tampin, iaitu di Tabika Kemas FEDA Jaya 3 Tampin, telah membuahkan hasil dan ibu bapa juga amat teruja apabila anak-anak mereka sudah lancar menghafal surah-surah lazim, iaitu bermula daripada surah An-Nas hingga surah Al-Duha. Saya berharap agar usaha ini diteruskan dan diperluaskan kepada semua Tabika Kemas di seluruh negara. Permintaan di Parlimen Tampin untuk program ini, Tahfiz Tabika Kemas, amat tinggi. Justru itu, besar harapan supaya kementerian dapat memperluaskan dengan segera beserta guru-guru terlatih yang cukup. Tan Sri Yang di-Pertua, merujuk kepada belanjawan 2023 yang lalu, kerajaan telah bertekad untuk menyegerakan pembaikan klinik daif dan ingin menyelesaikan pada tahun yang sama. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk membangkitkan isu klinik daif di Felda Bukit Rokan Utara Gemencih Tampin, iaitu klinik yang telah berusia 64 tahun dan dinak taraf kepada klinik kesihatan pada tahun 2012. Walau bagaimanapun, keadaan dan pengoperasian klinik tersebut pada masa ini amat mendukacitakan berbanding klinik-klinik kesihatan lain, tetapi menerima jumlah pesakit yang ramai. Untuk makluman, saya sering menerima aduan daripada penduduk setempat berkenaan ketidakselesaan mereka semasa membuat rawatan di sana kerana klinik tersebut begitu sempit. Perkara ini bertambah parah lagi apabila klinik tersebut juga tidak dapat menyediakan perkhidmatan ambulans kerana tiada kemudahan kenderaan tersebut sekiranya berlaku kecemasan di luar jangka. Saya difahamkan baru-baru ini kelulusan sebanyak RM500,000 untuk membaik pulih dan menambah baik pengurusan klinik tersebut telah pun diberikan sebelum ini. Namun, perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab atas alasan isu tanah dan isu peruntukan yang tidak mencukupi. Sehubungan itu, saya mohon supaya perkara ini dijelaskan dan diambil tindakan dengan kadar segera. Hal ini kerana kaki tangan klinik dan penduduk di sana telah lama bersabar dengan keadaan yang serba kekurangan ini. Tan Sri Yang di-Pertua, mengikut perkara 42.1 Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong memiliki kuasa untuk mengampun, menunda dan melegakan hukuman.
Minggu lalu ada sahabat saya di belakang sana begitu teruja berbahas dengan mempertikaikan pengampunan Datuk Seri Najib tanpa menyedari kesalahannya yang tersalah sebut nama tuanku di awal ucapan. Itulah salah satu contoh orang yang terkena kutulahan apabila mengingkari perintah Raja-Raja Melayu. Saya berpendapat soal pengampunan di Raja ini jangan dipersoalkan. Tidak kiralah sebesar mana kebencian yang ada di dalam diri kepada beliau, sekurang-kurangnya budi dan jasa beliau kepada negara cukup banyak. Kita perlu beringat, hari ini mungkin terkena pada dirinya. Esok lusa kita belum tahu nasib siapa pula selepas ini. Lebih-lebih lagi kawan-kawan di sebelah sana juga ramai yang tergolong di dalam kluster mahkamah. Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga amat simpati kepada nasib yang menimpa 6 orang ahli parlimen bersatu yang telah menyatakan sokongan kepada kerajaan. Mereka diperlakukan dengan begitu teruk sekali, kan? Sehingga kepimpinan parti mereka yang wakil bertindak untuk meminda perlembagaan parti, sedangkan mereka hanya menyatakan sokongan sahaja kepada kerajaan. Saya faham masalah mereka kerana saya pun pernah menjadi adun pembangkang yang amat memerlukan sokongan untuk membantu rakyat. Saya kira apa tindakan mereka bukan untuk kepentingan peribadi tetapi adalah untuk kepentingan rakyat, kan? Bukan bertindak lompat parti seperti yang dilakukan oleh segelintir ahli parlimen pasca PRU 14 sehingga hampir melumpuhkan UMNO. Boleh bagi laluan, Adakah anda tidak ingat? Silakan. Saya simple je. Agak-agak Tuan lah. WB. Sekiranya berlaku ke atas parti Tuan, adakah Tuan akan bertindak seperti sedemikian? Laku pun pada pasca PRU 14. Masih keingat? Ketua pembangkang sendiri pun meninggalkan parti UMNO setelah UMNO kalah. Lupa ke yang tu? Ramai lagi lah saya tak nak sebut, kan? Cermin dulu. Pada pendapat saya, berucaplah dengan tertib dan usahlah keterlaluan sehingga terlupa diri sendiri. Satu jari menuding ke orang lain, 4 jari menuding ke diri sendiri. Saya harap yang berhormat sebelah sana berhentilah berkokok berderai-derai tetapi ekor bergerumang dengan najis. Ingat, pengkhianat akan rasa bagaimana dikhianati. Rasakanlah sekarang. Tan Sri Yang di-Pertua, sebelum saya menutup perbahasan saya, izinkan saya memetik titah tuanku. Kejayaan atau kegagalan negara ini bukanlah diletakkan di bahu Perdana Menteri saja, tetapi ia adalah tanggungjawab semua 222 ahli Dewan Rakyat. Jika ada yang hendak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya akan datang, kan? Sabarlah, kan? Tak lama, 3 tahun lebih lagi, kan? Kalau anda mana pun, tunggulah pilihan raya akan datang, kan? Saya yakin dan percaya gelombang itu dah mula reda. Sekian saja daripada saya, Tan Sri. Setakat ini saya menyokong usul titah diraja. Terima kasih. Baik, saya jemput